الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأبعدنا النسيان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan, ayah-ayah, ibu-ibu dan juga adik-adik daripada Politeknik Ungkuama. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah dapat kita bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya dapat kita meneruskan lagi iktikaf kita. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk beriktikaf dalam rumah Allah, imarah bagi rumah Allah Ta'ala ini dengan majlis ilmu. InsyaAllah kita akan bincang, sekarang ni kita sedang membincangkan perkara-perkara yang membatalkan salat berjamaah. Salat berjamaah ni bukan salat berjamaah. Salat berjamaah ni dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Salat berjamaah ni dia ada hampir 21 syarat untuk sah. Dia ada 12 syarat. Ini ada 12. Ada 12 syarat. 12 syarat untuk sembahyang jemaah kita tu sah. Kita nampak mudah sembahyang jemaah ni. Kita mari ikut orang, ikut imam. Kita buat dia seorang imam, kita pun ikut dia sembahyang. Ke atas kita ni, yang menjadi makmum tadi, ada 12 syarat yang kita kena tahu supaya solat berjemaah kita itu mendapat pahala dan sah. Kita mari sembahyang jemaah, kita nak 27 pahala. Jadi di sini malam ni insya-Allah kita akan sambung. Dah baca dah pun dulu kita kuliah yang lalu kita dah masuk dalam perbincangan syarat-syarat sah berjemaah melalui kitab kita Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman yang ada pada tuan-tuan semua itulah. Jadi pada kita malam ni pada muka surat 126. Muka surat 126 bawah tu ada nombor 1, 2, 3. Sepatutnya kita akan sambung pada yang ketiga terus, tapi saya ulanglah sepitah lalu yang pertama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan bagi sah berjemaah itu mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. Ada 13 syarat. Saya ulang sepitah lalulah. Syarat yang pertamanya bahawa tiada mengetahui makmum akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lainnya. Syarat pertama, kita tidak tahu imam kita tu batal sembahyang dia. Maknanya pada i'tiqad kita, pada pengetahuan kita, imam kita ni sah sembahyang dia. Imam kita ni suci daripada hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis. Maka apabila kita yakin imam kita itu, kita tahu imam kita itu sah sembahyang dia, maka sahlah kita ikut dia. Tapi kalau kita tahu imam kita ni batal sembahyang dia, maka tak bolehlah kita ikut dia. Kalau kita ikut juga dengan sengaja, batallah sembahyang kita. Kadang-kadang imam melakukan perkara yang membatalkan sembahyang dalam sembahyang dia. Dan kita tahu benda tu berlaku di depan mata kita. Contoh, pengalaman saya sembahyang. Saya ikut satu orang imam, satu orang anak muda lah, dia jadi imam. Tak pastilah muda ke tua dia jadi imam.
Tapi dia pakai seluarnya agak ketat, bajunya agak singkat. Apabila dia sujud, bajunya terangkat. Ini ramai adik-adik kena jaga sikit. Ramai yang tersingkat baju t-shirt dia, ternampak lurah punggung dia. Belahan punggung tu nampak. Itu dah kira aurat tu. Tahu tak? Aurat tu. Bawah ada pusat tu. Tak. Batal sembahyang dia. Saya maklum kepada orang kiri kanan batal sembahyang imam. Tapi ada, tak tahulah orang ikut tak tahulah. Tak. Jadi kita dah tahu dah imam tu batal sembahyang. Tak boleh ikut dia. Tak boleh ikut dia. Tak. Ataupun imam melakukan perkara-perkara yang lain dalam sembahyang. Dia bergerak banyak sangat ke. Pergerakan yang tidak ada keperluan apa-apa pun. Tak. Kejap garu kepala, kejap betul janggut, contoh, kejap betul kopiah, contohnya. Dengan pergerakan yang besar, gerak ni, itu batal sembahyang dia. Ramai orang sekarang sembahyang bergerak, tuan-tuan. Kadang-kadang bergerak ke depan, ke belakang, goyang-goyang sembahyang pun ada. Nak garu gatal tu selamba je garu. Nak macam-macam, kita tengok pelik sembahyang sekarang ni. Jadi kalau kita nampak imam kita buat begitu, sedangkan tidak ada darurat apa pun dia buat begitu, maka sembahyang dah batal. Pergerakan lebih anggota besar itu sudah batal, maka kita tak boleh ikut dia. Ini syarat pertama dia. Ataupun aurat imam terdedah macam saya cerita tadi, batal sembahyang dia. Kalau kita tengah sembahyang, wajib kita berpisah dengan dia. Niat aku berpisah pada imam, wajib segera. Jadi syarat pertamanya, kita tahu imam kita ni tak batal sembahyang dia, sah ikut. Syarat yang kedua, bahawa adalah sembahyang imamnya itu terkaya daripada wajib qada atasnya. Sembahyang imam tadi, sembahyang yang tak perlu diqadakan, tak perlu diulang balik. Contohnya imam tadi dia sembahyang tak cukup syarat. Dia tak boleh tak ambil wuduk, dia pun tak tayamum, ataupun dia tayamum tapi tayamum dia tak wuduk tu sebab sejuk. Musim-musim hujan ni tak ada sakit apa, cuma sejuk, dia pun tayamum lah, contoh. Dia sembahyang. Jadi sembahyang dia tu kena ulang balik. Hilang sejuk dia kena ambil wuduk, ulang balik sembahyang. Tak boleh jadi imam. Dia tak boleh jadi imam. Jadi perkara ni mungkin makmum tak tahu, kita tak tahu. Tak, imam tu kena jujur. Dia kena bagi tahu dia tak boleh jadi imam. Nah, itu dia syarat dia. Yang ketiganya, bahawa tiada imamnya itu makmum bagi orang lain. Ini kita sambung balik. Yang ketiganya, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fil jarana. Yang ketiganya, bahawa tiada imamnya itu makmum bagi orang lain pada ketika ikut akan imam tadi. Imam, orang yang kita jadikan dia sebagai imam kita, dia juga bukanlah makmum orang. Contoh, kita ikut satu orang sedang sembahyang. Kita masuk dalam masjid, kita nampak dia sedang sembahyang. Kita pun ikut dia. Kita jadikan dia imam kita, kita ikut dia, kita sembahyang belakang dia, Allahu Akbar. Dia ni, yang kita jadikan imam ni, dia ni ikut orang depan dia. Dia ikut orang depan dia. Maka dia pun tak boleh jadi imam. Kalau kita tahu, kita tengah sembahyang tengok, orang tu rokok, dia rokok. Orang tu sujud, dia sujud. Contohnya. Kerana dia ni makmum orang tu. Batal sembahyang kita. Batal sembahyang kita. Sebab orang yang kita jadikan imam tadi, dia sendiri tak layak menjadi imam sebab status dia pemakmum orang. Lainlah kalaulah lepas pada imamnya bagi salam. Contoh imam tadi bagi salam, ada 10 orang, 2-3 orang bangun, tambah rakaat dia, masbuk dia panggil. Tahu tak? Ada kan? Jadi kita baru sampai, kita ikut orang tadi yang bangun daripada sah tadi, yang untuk sempurnakan solat dia selepas pada imam ni bagi salam, kita pun ikut dia, itu boleh. Sebab kita ikut dia tu setelah dia berpisah daripada imam ni. Imam ni dah habis dah sembahyang, dia pun bangun, tambah rakaat dia, 1 rakaat lagi, kedua rakaat lagi. Kita pun baru sampai, kita pun ikut dia, kita jadikan dia imam. Itu boleh. Sebab tu dia kata, tidak sah ikut imam tadi sekiranya dia menjadi makmum orang, ketika kita ikut dia, dia masih lagi makmum orang. Tapi setelah dia berpisah dengan imam dia,
Nah, dia bukan lagi makmum orang, kita berikut dia, itu boleh. Itu boleh. Dia panggil sah lah. Biasa berlaku di masjid gini pun berlaku kadang-kadang. Kadang-kadang berlaku di RNR. Kita ikut dia, rupanya dia pun ikut orang depan dia. Tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Yang keempatnya, bahawa tiada ummi imamnya. Ummi ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita tidak fasih membaca Fatihah. Bacaan Fatihah dia tidak fasih. Bacaan dia bahaya. Salah baca. Boleh berubah makna. Ini tak boleh. Sedangkan makmum dia, ada makmum yang lebih fasih daripada dia. Maka orang ni tak boleh jadi imam kepada makmum yang fasih daripada dia. Jadi nak tahu fasih ke tak fasih, semua orang, saya, tuan-tuan, adik-adik politeknik semua kena mengadap guru. Kita kena mengadap guru, kita kena baca, perdengarkan bacaan yang wajib dalam solat kita seperti Fatihah, tahiyat akhir. Fatihah tu khusus kena perkenal, kena perdengarkan di depan guru. Contohnya mari jumpa imam kita kau. Ustaz-ustaz mana yang kita kenal, one by one jumpa dah ustaz, boleh tak? Saya nak dengar, saya minta ustaz tolong betulkan Fatihah saja jika salah, takut salah. Kita tak boleh pakai masa kita belajar dah Jahannam dulu, sekolah kafar dulu. Tak. Sebab kadang-kadang masa tu kita pun main-main je. Tak. Sekarang ni kita sudah balik, maka kita kena pastikan sembahyang kita tu sah. Antara tuntutan dalam sembahyang ni bacaan Fatihahnya betul. Jadi kena mengadap guru lah. Jangan kita syok sendiri. Boleh dah baca. Aku dah baca dah. Lama dah Jahannam dulu lagi. Dah tahu dah semua. Kadang-kadang kita tak tahu. Tak. Jadi boleh kita mengadap guru. Guru akan betulkan mana tepat salah. Salah kecil-kecil tak apa. Kita takut salah yang besar. Yang panggil lahan jali. Salah yang berubah pada makna, menambah huruf, buang sabdu. Tak. Iyaka, jadi iyaka na'budu, hilang sabdu dia. Tak. Ataupun tepat yang tak ada huruf lebih, kita tambahkan lagi huruf dia. Itu semua tu boleh berubah makna dan boleh merosakkan Fatihah dan boleh membatalkan sembahyang kita. Kalau di politeknik memang kita ada untuk pelajar semester 2 yang ambil STK pengajar Islam, kita wajibkan dia untuk untuk dia panggil ujian bacaan dalam solat. Itulah yang mampu kami buatlah di politeknik untuk adik-adik pelajar, walaupun kita tahu pelajar-pelajar ni mari daripada sekolah kafar ke sekolah agama ke, tapi kita wajibkan pelajar perdengarkan bacaan-bacaan dalam Fatihah dalam solat dia dan kita perbetulkan. Perbetulkan. Ada yang tak boleh baca, kita sampai kita buat kelas Iqra pun ada. Tapi tak dapat sambutan lah. Tak dapat sambutan. Percuma. Percuma untuk pelajar-pelajar yang tak boleh baca Quran untuk betulkan bacaan dia. Saya pun antara terlibat lah. Terlibat di politeknik. Sejak daripada dulu lagi lah. Mengajar. Baik. Jadi, imam kita orang yang fasih bacaan Fatihah dia. Jika imam kita tu bacanya tak fasih, bacaan dia berubah makna dia. Dia tukar habis huruf. Ihdinas sirah jadi ihdinas sirah jadi ha. Contohnya. Nasta'in jadi nasta'im. Dia tutup mulut. Tu dah tak fasih tu. Teruk sangat bacaannya tu. Ar-Rahman jadi Ar-Rahman jadi ha. Ha tukar kepada ha. Alhamdulillah jadi Alhamdulillah. Tu dah tak teruk sangat bacaannya. Ataupun al tu tak bunyi. Alhamdulillah, bunyi laham je bunyi. Lagi dahsyat baca macam tu. Waladdallin jadi waladdallin. Jadi dal pula dah. Yang ni orang ni tak boleh jadi imam. Sedangkan makmum dia lebih fasih pada dia. Dia kena turun duduk belakang makmum naik jadi imam. Tak boleh jadi imam. Kecuali cumanya orang yang macam ni, orang ummi ni, adakah sembahyang dia sah dengan bacaan dia macam tu? Sah tak dia? Sah tu dengan syarat. Syarat sekiranya dia belajar.
Dan dia tidak putus asa pada belajar dia. Dia pergi belajar sana, ada ustaz sana, pergi belajar ustaz sana, pergi belajar sana, sini, semua belajar, kata-kata belajar. Tapi dia tak mampu nak membetulkan sebutan dia. Habis usaha dah. Ustaz dia bagi air asin ke ludah dalam mulut ke sama je, tak boleh nak baca. Masuk gigi ke, sugi ke, tak boleh nak baca, duk keras gitu lidah dia. Tak boleh buat apa dah. Tapi dia tak putus asa. Dia sentiasa pergi jumpa guru-guru dia, ustaz tolong betulkan ustaz. Ustaz betulkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah gitu dia. Tak boleh nak sebut Ar-Rah tu. Tak. Tak boleh nak buat apa dah. 5-6 tahun duduk gitu dia. Tapi dia tak putus asa. Dia masih lagi belajar. Maka yang ni dimaafkan. Semayang dia sah. Semayang dia sah. Sebab kemampuan dia habis dah. Sekadar tu je. Orang tak sama. Lidah sebutan ni tak sama. Ada yang boleh sebut dengan baik. Ada yang tak boleh sebut. Jadi nak tahu boleh sebut tak boleh sebut, tak dapat tidak, kita kena mengadap dulu guru kita. Kita kena mengaji dulu. Setelah kita belajar bertahun-tahun, tak betul juga, tak boleh nak buat apa. Tak seindah imam. Contohnya, imam kita baca sedap, kita baca tak sedap contohnya. Sebut tak betul, imam kita habis perbetulkan, tak boleh nak pergi juga. Itu dimaafkan lah. Sepanjang tempoh belajar tu, kita baca macam tu, sah sembahyang kita. Tapi tak jadi imam lah, bagi orang lain lah jadi imam. Sebab bacaan kita tidak elok. Yang tak bolehnya, yang bahayanya, kita tak nak belajar. Kita kira pukul rata je. Pandai dah lama dah baca Fatihah. Yang ni yang bahaya. Yang ni bahaya. Jadi usahakanlah. Malaikat memang tak ada masa langsung. Itu lain pula lah. Tak ada peluang langsung. Bukan masa, tak ada peluang langsung dia nak belajar. Tak ada peluang. Memang tak ada peluang langsung. Nak duduk rehat macam ni, macam kita maghrib tak ada langsung. Dia terpaksa cari nafkah siang malam pagi petang. Kalau dia tak cari, anak bini dia orang bawah tanggungan, dia akan menderita. Dia sendiri pun akan menderita. Dia terpaksa keluar pagi, balik malam, sambung lagi malam, kerja lagi sampai tak ada masa langsung nak belajar. Ini bolehlah dimaafkan. Tapi bukanlah dia tu tak ada masa, maksudnya bukanlah darurat. Dia cari duit, cari je tu bukanlah keperluan yang amat sangat. Hanya kalau sekadar nak menambah pendapatan lebih sikit, dah nak beli aksesori kereta kan, itu tak boleh. Yang ni yang darurat sangat. Kalau dia tak usaha, tak kerja, contohnya boleh mati. Dia ataupun orang di bawah tanggungan dia, itu lain, itu darurat lah. Sampai tak ada masa lah, kita katakan. Tapi kalau ada masa macam kita boleh rehat, ada masa setengah hari duduk rehat-rehat, ada hari minggu cuti, maka itulah peluang untuk kita tambahkan ilmu, terutama dalam bab solat ini. Yang kelimanya, syarat sah sembahyang berjemaah lagi, bahawa tiada terdahulu makmum atas imamnya pada pihak kiblatnya. Kedudukan makmum dalam saf jangan melebihi imam. Imam di sini, makmum sini, sah ni. Itu dah tak boleh. Tak boleh gitu. Tak sah. Makmum mesti belakang imam. Makmum mesti belakang imam. Kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram sebab semua menghadap pada Kaabah tu. Jadi ada orang depan sana, ada depan imam. Itu dah bolehkan lah. Di Kaabah, sekitar Kaabah lah bolehnya. Di masjid-masjid lain di Mekah tak boleh. Memang kedudukan imam mesti di depan makmum. Tak boleh makmum melebihi imam. Sebab tu kalau sembahyang contohnya setengah-setengah masjid, dia tak ada tanda. Orang yang sembahyang di luar masjid, dia tak boleh lebih daripada imam, kedudukan imam. Jemaah masjid penuh, sembahyang di luar sana, pastikan jangan lebih daripada kedudukan imam. Termasuk masjid ni ada yang sembahyang di tingkat bawah, jangan lebih daripada kedudukan imam. Kalau imam sembahyang sini, makmum jangan lebih. Jangan lebih pada kedudukan imam. Lebih tak sah. Ikut imam. Yang keenamnya, bahawa mengetahui makmum akan berpindah imamnya pada satu rukun kepada satu rukun dengan dilihat atau dengan mendengar suaranya, suara imam atau suara mubalighnya ataupun lainnya. Syarat yang kelima, syarat yang keenam ni, untuk sah kita mengikut seorang imam, kita kena tahu pergerakan imam.
Kita boleh tahu imam berada di mana, imam pindah daripada satu rukun pada satu rukun, imam qiyam, imam rakaat, imam i'tidal, imam sujud, kita tahu. Kita tahu. Tahu tu sama ada dengan kita melihat imam, kita semuanya belakang imam. Kita nampak imam rakaat, kita rakaat, imam i'tidal, kita i'tidal, imam sujud, kita sujud. Itu kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Ataupun kita nampak pakai TV. Kita semuanya di luar sana, dia pasang TV, rakam imam semuanya secara live, kita nampak imam rakaat, imam sujud, imam rakaat, kita tahu pergerakan imam. Itu pun sah. Ataupun kita dengar suara imam. Kita tak nampak, kita semuanya di bawah tak ada TV. Ataupun orang perempuan semuanya di belakang. Tak nampak imam, tapi dengar suara. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita tahu imam kita buat apa. Berpindah pada satu rukun ke rukun. Itu pun sah. Ataupun kita tak nampak imam, kita tak dengar pun suara imam, tapi kita dengar suara mubaligh, kita panggil suara orang lain. Macam di Masjidil Haram tu. Apabila imam kata Allahu Akbar, ada mubaligh dia akan kata dengan lebih kuat daripada imam. Allahu Akbar. Dia menyampaikan suara imam kepada orang yang lebih jauh. Jadi kita tak dengar suara imam, tapi kita dengar suara orang yang menyampaikan ni, maka itu pun dikira sah ikut dia sebab kita tahu pergerakan imam. Ataupun kita tak dengar suara mubaligh ni, suara orang yang menyampaikan ni, suara imam pun tak dengar, kita pun tak nampak imam, kita pun tak dengar suara orang yang tolong sampaikan pergerakan imam, tapi kita nampak orang yang berada di saf dekat pintu, kita nampak pergerakan dia. Contoh masjid penuh, melimpah masjid. Kita sembahyang di bawah sana. Tapi ada orang sembahyang, kat tangga tu ada orang sembahyang. Tempat letak slipper tu ada orang sembahyang. Jadi kita tahu di bawah sana, apa imam buat di atas ni berdasarkan pergerakan orang yang di depan kita tu. Orang yang kat pintu tu. Orang kat pintu tu orang rokok, maknanya imam rokok lah. Orang kat pintu tidak, maknanya imam tidak lah. Itu pun boleh dikira sah. Dikira sah. Baik. Itu syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh, maknanya kalau kita tak tahu pergerakan imam, maka tak sah ikut imam. Tak sah ikut imam. Ada lagi sekarang ni budaya, dulu masa saya kecil-kecil banyaklah budaya begitu. Hari Jumaat biasanya, ada orang hari Jumaat dia tak masuk dalam masjid. Dia parkir motor dia bawah pokok, luar masjid lah. Dia duduk kat motor dia tu lah, dia bentang sejadah situ, dia sembahyang situ lah. Apabila orang qomat, dia berikutlah kat motor dia tu. Dia tak nak masuk dalam masjid. Masa imam duduk khutbah apa semua, dia duduk cakap, isap rokok, main handset. Orang tua lah, bukan orang budak-budak kecil, budak sekolah rendah tak apa. Ni orang tua. Dah balik dah pun. Jadi orang semayang, dia semayang. Kalau blackout, senyap, dia pun tak tahu apa imam buat dalam ni. Terputus dah dia. Tak usah dah dia nak ikut imam, tak boleh dah. Tak boleh dah. Ataupun orang semayang di kat bawah, TV apa tak ada, blackout, senyap. Tak tahu apa. Dia asalnya dia ikut imam ni. Tiba-tiba senyap, tak tahu pergerakan imam buat apa, maka dia semayang sendirilah. Pisah dengan imam, semayang sendirilah dia. Habiskan sendiri semayang dia. Sebab dia tak boleh ikut imam, sebab tak tahu dah pergerakan imam. Pergerakan imam. Yang ketujuh, bahawa berhimpun keduanya pada satu tempat, masjid ataupun lainnya, lain daripada masjid. Maka bagi berhimpun keduanya pada satu tempat itu ada 4 surah. Ada 4 situasi yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Kitab ni tak sebut sebab kitab ni kecil. Tapi kitab yang kita dah baca dulu, lama dah, 10 tahun dulu, dah khatam dah di sini. Kita dah terang dah 4 situasi ini. Maknanya syarat setelah berjemaah, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Berada pada satu tempat. Satu tempat tu apa maksud satu tempat? Jika makmum berjalan kepada imam dalam solat, dia boleh sampai kepada imam. Dalam masa tu dia boleh sampai. Bukan imam dalam TV. Imam dalam TV, imam semuanya di Masjidil Haram, dia pasang TV, dia ikut imam di ruang tamu rumah dia. Dia kata satu tempat tu saya dengan imam, sebab TV tu depan saya. Tak boleh gitu. Tak boleh. Sebab tu bukan satu tempat. Satu tempat ni makmum tu kalau dia nak datang pada imam, dia boleh sampai pada imam.
Walaupun dia semuanya di bawah, tingkat atas, tak kisahlah. Itu semua tu dia panggil satu tempat. Tapi dia ada 4 syarat, 4 situasi. Saya sebut secara ringkas saja. Situasi pertama, imam dan makmum dalam masjid. Imam dan makmum dalam bangunan yang memang bangunan tu diniat sebagai masjid. Macam masjid ni. Jauh mana pun kedudukan imam dan makmum, tak kisah. Asalkan makmum tahu pergerakan imam sahaja. Apa saja yang menghalang antara imam dan makmum, dinding ke apa saja, tak ada masalah. Asalkan ada pintu yang boleh dibuka. Walaupun pintu itu belakang daripada kiblat. Contoh. Ini masjid besar. Orang perempuan semayang, belakang tu, pintu tu tertutup. Pintu tu tutup, tak buka, tutup kunci lagi. Ada orang perempuan semayang belakang tu. Sini imam. Kosong ni, tak ada orang semayang. Imam dengan Bilal je. Ada orang perempuan, ada 2 orang belakang. Sah tak orang perempuan tu ikut imam sini? Padahal sah ni kosong. Sah. Dengan syarat makmum di belakang sana, dia tahu pergerakan imam. Tu je. Dia tahu pergerakan imam. Imam rokok, imam sujud, dia tahu. Tahu tadi lah, dengan 4 cara tadi lah. Salah daripada 4 cara. Walaupun pintu tu terkunci. Walaupun pintu tu tak ada pintu ada di sebelah sana pun tak ada masalah. Asalkan pintu tu jangan dimatikan terus, di welding mati, tak boleh lah. Kalau pintu tu kunci, tak ada masalah. Walaupun kunci tu tak ada masa tu, tak dibuka pada masa tu, boleh, sah. Dalam masjid, jauh mana pun kedudukan imam dan makmum, sah. Tak ada masalah. Asalkan makmum tahu gerakan dia. Itu contoh, situasi pertama. Dalam masjid. Masjid ni kira tak besar lagi, ada masjid besar lagi. Tak. Yang kedua, dan yang ketiga, makmum, yang kedua ketiga sama saja. Jawapannya sama. Yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Ini masjid, imam di sini, makmum semuanya di luar. Luar masjid tu, tempat letak slipper tu luar masjid. Tangga tu bukan lagi, tangga tu masjid tu. Luar masjid, tempat letak slipper tu, tempat kotor tu. Itu luar masjid. Tempat parking kereta, makmum di sana, imam di sini. Satu. Itu situasi yang kedua. Yang ketiga, imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Makmum penuh dalam masjid ni. Imam luar sana, depan sana. Tak, kat parking kereta depan tu. Contoh. Tak. Maka macam mana hukum dia? Sah dengan syaratnya jarak antara kedudukan makmum yang di luar masjid tadi dengan dinding yang terakhir masjid, dinding yang paling dekat dengan dia, arah dia. Kalau sebelah sana dinding itulah. Dinding tempat tangga, tempat letak slipper tu, itulah dinding masjid dia panggil. Dia semuanya kat parking tu, jarak dia kat parking dengan tangga tu jangan lebih daripada 150 meter lebih kurang. 300 hasta. 150 meter jarak dia. Kalau dia semuanya di luar sana, belakang sana, kedudukan makmum dengan dinding yang last sekali, tangga last sekali tu, jangan lebih daripada 150 meter. Bagi imam pula, imam yang berada di luar sana, kat parking sana, imam dengan dinding yang last ni, tempat makmum yang last ni, dinding last ni, dinding depan ni, jangan lebih daripada 150 meter. Lebih kurang. Itu jarak. Mana kalau lebih daripada tu, lebih setakat 3 hasta lebih kurang itu dimaafkanlah. Tapi kalau lebih jauh lagi, itu tak boleh. 200 meter tak sah. Satu. Yang kedua, tidak ada apa-apa yang menghalang untuk makmum sampai kepada imam yang menyebabkan dia membatalkan sembahyang dia untuk sampai pada imam ataupun membelakangkan kiblat. Contoh daripada tempat parking tu, dia boleh berjalan, tak ada apa-apa halangan untuk sampai kepada imam sini, okey, boleh. Tapi kalau ada halangan, ada tali ke rentang, parah pinggang, ada dinding tembok ke, dia terpaksa pusing ke belakang membatalkan sembahyang dia, itu tak boleh. Sama juga bagi imam. Antara dia tadi, kedudukan dia dengan dinding belakang tadi, tidak ada apa-apa yang menghalang dia untuk sampai, untuk kembali ke sini. Tak ada apa-apa. Kalau ada yang menyebabkan dia terpaksa batalkan sembahyang dia, pusing ke belakang ke, lompat ke, panjat ke, itu semua tu tak sah.
Kedudukan jarak tadi, sah tu kosong tuan-tuan. Sah tu kosong. Kalau sah penuh tak ada masalah. Penuh sampai kau pagar sana, taman Cepaka sana penuh. Penuh orang semuanya bersambung-sambung sahnya. Itu sah semuanya, tak ada masalah jauh mana pun. Yang ni makmum seorang sana, dengan dinding tu kosong, tak ada orang semuanya pun. Dengan tangga lah tu. Itu jarak 150 meter tu paling jauh kita boleh berada dengan kedudukan masjid ataupun imam. Kalau dalam masjid, itulah jauh dia. Kalau dalam yang bukan masjid lah, itulah jarak dia. Situasi yang keempat, makmum dan imam sembahyang di bukan masjid. Sembahyang di padang, sembahyang di dewan. Kalau politeknik dewan Jubli ke. Masa PKP hari tu kita buat sembahyang Jumaat di dewan Jubli, dewan warisan. Kita guna habis dewan kita untuk sembahyang Jumaat sepanjang 2 tahun dulu. Jadi sembahyang di dewan. Dewan tu bukan masjid. Dewan tu bukan masjid. Atau sembahyang di padang. Maka kedudukan paling jauh antara makmum dengan imam jangan lebih daripada 150 meter. Satu. Yang kedua, tidak ada apa yang menghalang antara dua orang makmum dan imam tadi untuk makmum sampai kepada imam tanpa membelakangkan kiblat ataupun tanpa membatalkan sembahyang dia. Dia boleh pergi direct aja pada imam. Kalau ada halangan, ada tembok ke apa semua, itu tak sah. Inilah 4 situasi. Sebab tu dia kata ada 4 surah, 4 situasi dia suruh kita cari dalam kitab-kitab yang panjang-panjang. Dalam kitab ni dia tak sebut. Dia tak sebut. Jadi saya sebut malam ni. Untuk memudahkan kita. Bila kita sembahyang di RNA, itu surau, dia bukan masjid. Maka kena hati-hati. Jarak kedudukan, halangan-halangan. Kita sembahyang di padang ke. Manalah tahu kita berkelah di pantai ke contohnya. Dekat je kita dengan imam, tapi ada tembok kita dengan imam. Itu pun tak boleh juga. Sembahyang di rumah ke, imam luar bilik, di ruang tamu, kita sembahyang dalam bilik. Sembahyang dalam bilik, pintu pula tertutup contohnya. Ada pun pintu terbuka sikit, kita nak pergi pada imam, kita terpaksa undur pusing ke belakang. Itu pun tak boleh. Kecuali pintu bilik itu betul-betul sama dengan kedudukan imam. Itu okeylah. Cantiklah. Contoh, katalah kiblat arah sana. Imam sembahyang sini, pintu bilik tu terbuka. Jadi makmum nampak imam sini. Dia nak mari senang. Itu boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau pintu tertutup, makmum kena pusing ke belakang atau pintu di belakang sana, itu tak boleh. Ramai kadang-kadang orang sembahyang main sembahyang je. Dia kira yang penting sembahyang berjemaah. Dia tak tahu syarat apabila berada di masjid lain, berada di bukan masjid lain. Ada syarat dia. Baik, habis syarat yang ke-7. Yang ke-8-nya, bahawa berniat makmum akan mengikut imamnya atau niat berjemaah dengan imam. Syarat sah berjemaah lagi, makmum wajib kena niat mengikut imam. Wajib kena niat berjemaah dalam hati dia ketika nak ikut imam. Contoh, Allah, masa tu niat masuk dalam hati, saja aku sembahyang fardu isyak mengikut imam. Kena ada. Kalau tak ada, kalau sahaja aku sembahyang fardu isyak sahaja, tak ada niat pun kita jadi imam, tiba-tiba kita ikut imam di belakang depan kita. Imam rokok, kita rokok juga dengan niat mengikut dia, saja nak ikut dia tanpa kita niat mengikut imam, maka batal sembahyang kita. Wajib makmum kena niat jadi makmum. Wajib makmum kena jadi makmum. Imam tak wajib niat jadi imam. Kecuali pada sembahyang Jumaat. Pada sembahyang Jumaat, imam makmum wajib semua kena niat jadi makmum. Bagi imam wajib niat jadi imam ketika dalam takbiratul ihram lagi. Sebab sembahyang Jumaat tu sembahyang yang diwajibkan berjemaah. Adapun sembahyang 5 waktu yang bukan Jumaat, dia tak syarat berjemaah. Kita sembahyang maghrib seorang-seorang pun sah. Tapi kalau kita nak ikut imam, kita kena niat ikut imam dalam hati kita. Aku mengikut imam. Aku sebagai makmum. Kalau tak niat kita ikut juga, batal sembahyang kita. Sebab itulah kita nak ikut imam, kita tak perlu tepuk, curi. Sekarang ni duk tepuk orang, nak ikut tepuk kepala orang, tepuk bahu orang, tepuk punggung orang, buat apa? Tepuk. Untuk apa kita tepuk dia? Ini yang panggil ikut-ikutan je. Nampak orang tepuk, kita bertepuk. Orang curi, kita curi. Saya tanya, baru curi. Untuk apa? Dia kata nak bagi tahu tuan supaya tuan jadi imam. Saya tak nak jadi imam pun. Teranggur dia, senyap dia. Tergebir-gebir dia. Saya tak nak jadi imam. Saya sembahyang sunat ba'diyah je nak jadi imam. Apa bukan sunat nak berjemaah pun.
Okay. Kita bagi laluan pada azan, baru kita sambung sikit. Bab yang ke-8 ni. Jadi nak sembahyang jemaah tadi makmum wajib niat mengikut imam. Wajib niat jadi imam. Nah, jadi tak perlulah nak tepuk-tepuk, nak cuik-cuik lepas ni tak payah dah. Nah, kita ikut saja. Tengok dia sembahyang macam kita sama sah. Tengok tak ada masalah. Pergi tepi dia, Allahu Akbar, kita niat jadi makmum dia. Dia tak kisahlah dia niat jadi imam, niat itu hak dia lah. Tak perlu lagi cuik-mencuik, tepuk-tepuk tak payah. Baik, sikit lagi. Maka jika tiada berniat ia, makmum akan mengikut imam. Maka jadilah sembahyang itu seorang dirinya. Walaupun dia sembahyang dalam saf belakang imam, tapi dia tak niat apa, jadi makmum. Sahaja aku sembahyang fardu isyak, gitu je. Sahaja aku sembahyang fardu isyak kerana Allah, itu tak niat jadi makmum. Maka jadilah sembahyang dia itu seorang diri. Melainkan pada sembahyang yang disyaratkan berjemaah padanya seperti Jumaat, maka iaitu tiada sah sembahyangnya. Kecuali pada sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang Jumaat dia tak niat jadi makmum ataupun dia bagi imam tak niat jadi imam dalam takbiratul ihram, maka sembahyang itu automatik tak sah. Adapun sembahyang selain pada Jumaat, sembahyang Isyak, sembahyang Maghrib, kita tak niat. Kita sembahyang belakang imam je, tapi kita niat sahaja aku sembahyang fardu Maghrib kerana Allah Taala. Tak niat pun jadi makmum dia. Maka sembahyang kita sah, tapi sembahyang kita seorang je. Kita tak boleh ikut dia. Sengaja kita tak boleh. Kalau sembahyang Jumaat, wajib niat jadi makmum. Kalau tak niat jadi makmum, automatik tak sah. Sebab Jumaat tu syarat sah dia memang kena berjemaah. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Tetapi jika mengikut ia dengan ketiadaan niat mengikut atau syak ia pada niatnya, maka batal sembahyangnya jika panjang menanti akan imamnya pada satu perbuatan daripada segala perbuatannya. Dalam keadaan dia tak niat pun menjadi makmum, dia saja ikut juga kawan ni. Dia ikut juga imam rokok, dia rokok. Dia dah habis baca, dah rokok. Patut dia iktidah. Dia nak tunggu imam dia baru dia iktidah. Sedangkan dia tak niat jadi makmum pun. Sengaja begitu, batal sembahyang. Batal sembahyang dia. Sebab dia tak niat jadi imam, tak niat jadi makmum pun. Jadi nak ikut boleh, niat jadi makmum. Dia tengah-tengah sembahyang pun boleh niat jadi makmum. Tak ada masalah. Cuma pahala lah tak dapatnya. Niat tu wajib. Bukan pahala makruh. Makruh. Hilang makruh. Hukumnya makruh. Dan jika meniat, ia akan mengikut imam pada tengah-tengah sembahyangnya. Masa takbiratul ihram dia tak niat jadi makmum. Ketika imam rokok, dia pun niat jadi makmum. Aku mengikut imam. Ikut imam ni lah. Aku menjadi makmum. Aku sembahyang berjemaah. Dia niat lah hati dia. Jangan kata kat mulut lah hati. Niat ni lah hati. Maka sah. Bolehlah dia ikut imam tadi. Boleh ikut dan sah lah sembahyang dia. Dan mengikut dan sah lah, iaitu sah lah niatnya dan mengikutnya serta makruh. Tapi makruh lah perbuatan dia. Kalau dia sengaja niat dia tengah-tengah gitu. Tengah sembahyang baru nak niat jadi makmum. Makruh. Dan tiada hasil baginya fadilat berjemaah. Tak dapat pahala berjemaah. Adapun imam, maka tiada wajib atasnya atas imam berniat dirinya sebagai imam. Tak wajib. Tetapi tiada dapat fadilat berjemaah baginya jika tiada ia berniat dirinya sebagai imam. Imam, dia tak niat pun jadi imam. Dia sembahyang sahaja aku sembahyang fardu isyak je. Dia tak niat pun jadi imam. Sedangkan makmum belakang ni ada beribu orang. Sah tak sembahyang dia? Sah. Sah tak sembahyang kita belakang? Sah juga. Cuma imam tadi tak dapat pahala jemaah lah. Rugilah dia. Makmum semua dapat pahala jemaah, dia tak dapat pahala jemaah, rugi. Dan imam pula dia boleh niat di tengah-tengah. Tetapi jika berniat ia imam di tengah-tengah sembahyangnya, maka dapat baginya fadilat berjemaah pada waktu yang dia niat itu. Katalah rakaat pertama dia tak niat pun jadi imam. Rakaat kedua barulah dia ada lintasan dalam hati dia, aku jadi imam. Sebab dia dah tahu ada orang ikut dia, maka pahala berjemaah tu dikira sejak daripada dia niat tadi. Maka kalau rakaat kedua lah sampai habis. Rakaat pertama tak ada pahala jemaah bagi dia. Imam boleh niat. Niat di tengah-tengah malam tak ada masalah bagi dia. Maka dapatlah baginya fadilat berjemaah daripada waktu yang ia berniat itu hingga akhirnya serta tiada makruh.
dan tiada didapat fadilatnya pada barangnya dahulu daripada niatnya, inilah pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Adapun Jumaat, pada Jumaat maka wajib atasnya imam meniatkan dirinya sebagai imam pada takbiratul ihram seperti makmum juga. Pada sembahyang Jumaat, dua-dua imam dan makmum kena niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Tak boleh selepas pada tu. Kalau niat selepas pada tu, batal sembahyang. Sebab syarat sah Jumaat dia mesti berjemaah. Itulah dia dalam bab niat menjadi makmum dan juga imam. Lepas pada ni tak payah tepuk-tepuk dah. Kita tahu dah siapa yang wajib niat jadi makmum, siapa yang tak wajib, yang wajib niat jadi imam, semua kita dah tahu. Selesailah kita untuk malam ni, insya-Allah. Kita akan sambung lagi, ada yang ke-9 itu kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan apa yang kita ulang-ulang ni bermanfaat juga pada malam ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله تقبل الله